Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladzi nastafa, amma ba'd. Masih lagi dalam halaman yang ke-40 di bahagian tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa iza hala bainana wa baina syams yatahaffal makhruf syu'am awalan bil qamar fa in lam yakun bil qamari arafun an falakil buruj waqa'a jirmul qamari fi wasatil makhruf fatankasifu syamsu kullaha. Maka apabila menghalangi bulan di antara kita dan di antara matahari, maka apabila menghalangi bulan antara penglihatan mata kita dan matahari, terhasillah kerucut bayang berbentuk kon itu. Kerucut bayang yang berbentuk kon itu dari cahaya matahari yang pertama dari bulan. Cahaya matahari yang dihalangi oleh bulan itu, maka hasillah bayang kerucut yang berbentuk kon. Sekiranya tiada bagi bulan itu araf, iaitu tiada bagi bulan itu nilai sudut kecondongan dari falak buruj yang diambil kira berdasarkan falak buruj, iaitu laluan terbit dan terbenam matahari, dairatul kusufiyah. Jatuhlah jiring bulan, bayang jiring bulan di tengah kawasan yang terbentuk kerucut dari cahaya matahari, maka gerhanalah matahari seluruhnya. Baiklah, cahaya matahari, maka cahaya matahari itu saya tandakan dengan garisan merah. Cahaya matahari dengan garisan merah, maka cahaya matahari itu membentuk satah, permukaan. Maka saya bentuk di situ permukaan segitiga, kerana nak nyatakan daripada satu sumber. Baru nampak di dalam satu satah, dalam satu dataran, satu satah. Yang putus-putus ni kerana dia melalui satah yang lain. Jadi ini satah matahari, cahaya matahari. Maka sekiranya matahari, bulan, bumi segarisan, dan bulan tiada nilai kecondongan. Cuba tuan-tuan perhatikan, yang ini orbit bulan mengelilingi bumi. Orbit bulan mengelilingi bumi. Dengan kata lain, falakul qamar, falak bulan. Dan falak bulan yang mengelilingi bumi ini, dia mencondong. Dia bercondong. Kadar kecondongannya dengan satah matahari yang segitiga merah ni 5 darjah 8 minit.
tak diceritakan di kitab ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana bagi kitab ini yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwaini, bagi dia, untuk karangan dia pada kitab ini, tak perlu dia mengemukakan kaedah pengiraan. Yang perlu bagi dia ialah menyatakan kepada kita kaifiat, tata cara, sebab-sebab kenapa berlakunya. Maka nak mengira, kena menggunakan kitab turas yang lain. Pengalaman saya belajar kitab turas yang mengira, antaranya kitab yang saya belajar Az-Zij Ulubi. Bila belajar kitab tu, paling malas nak mengubah daripada abjad kepada nombor, daripada huruf alif, ba, ta, nak diubah kepada nombor, menyampah betul. Kena nak diubah nombor tu dulu. Abjad tu nak ubah daripada nombor. Kenapa orang dulu dia tak ada terus tulis nombor? Kerana dia takut hilang. Kalau nombor 1, nombor 2 tu 2 gigi, macam SIM kan, 2 gigi. Kalau nombor 3 tu 3 gigi. Dia takut gigi tu hilang, tak terpadam ke apa. Maka hebatnya orang dulu, dia takut kalau menggunakan nombor ditulis dalam bentuk nombor, nanti kehilangan mana-mana gigi nombor tu salah kira. Lebih baik dia ubah kepada abjad, alif, ba, ta. Nanti kita ubah balik kepada nombor yang pastinya tak tersilap. Tinggal lagi ambil masa. Maka kenalah mereka cipta Excel yang ubahkan setiap. Itu yang paling malas sekali, nak diubahkan daripada abjad, alif, ba, ta, sa, jim tu, nak ubah kepada nombor. Dah ubah nombor, barulah kita mengira Allah. Zij Ulubi, kitabnya ada ke rumah, biar je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengalaman kalau nak menghisap, menghitung, dia memang ulama-ulama terdahulu diasingkan untuk hitungan dan kiraan kitab lain, untuk teori dan pemahaman kitab lain. Ya, baik. Maka mungkin tuan-tuan kata, dalam kitab ni tak ada cerita pun yang 5 darjah 8 minit. Dalam kitab lain membicarakan 5 darjah 8 minit. Bila manusia tahu? Sejak daripada zaman Nabi Allah Idris alaihi salam. Apabila tak ada nilai, kalau bulan ni ke atas sikit, tak berlaku gerhana. Kalau bulan ni kat bawah sikit, tak berlaku gerhana. Kerana ada nilai kecondongan. Namanya Arab. Seperti begini. Walaupun dia ni segarisan, cuma dia di bawah. Nampak tak? Dia di bawah. Dia di bawah. Di bawah garisan. Dia cuma bayangkan. Tak bayang, tak boleh dapat. Yang tadi dia di atas, dia betul-betul di garisan. Macam ni kan. Okey, yang bawah gambar ni pula, dia segarisan tapi dia ke bawah. Dia segarisan dengan garisan biru tu. Dia segarisan dengan garisan biru, tapi dia ke bawah. Gedebuk, jatuh ke bawah. Segarisan tapi dia jatuh ke bawah. Maknanya dia segarisan tapi tak sesata. Oleh kerana dia segarisan tak sesata, dia membentuk nilai kecondongan. Maka nilai kecondongan itu namanya Arab. Ain, Ra, Ba, Arab. Itu nilai kecondongan. Ada sudut. Berlaku gerhana sekiranya tak ada nilai Arab tu. Ini jatuh ke bawah. Tebung, jatuh ke bawah. Berbeza dengan yang ini. Yang ini tak ada nilai Arab. Maka tak ada nilai kecondongan, dia berada di titik yang disebut Al-Uqadah An-Nazilah. Dalam bahasa Inggeris disebut descending. Maka berlakulah gerhana.
keadaan begini tak berlakulah gerhana. Pun begitu, nak tahu nilai Arab ni, dia kena rujuk kepada buruj. Buruj adalah gugusan bintang-bintang 12. Di situ laluan terbit dan terbenam matahari. Maka sebab itu saya sebut itu satah. Kalau dia berada pada satah matahari, maka dia dalam garisan buruj. Sekiranya dia di luar, ke atas ataupun ke bawah daripada satah matahari, maka dia terkeluar daripada garis rujukan buruj. Maka ada nilai Arab, nilai kecondongan, ada nilai sudut di situ. Maka nilai buruj itu disebut dengan dairatul kusufiyah, ecliptics. Boleh juga kita katakan satah matahari itu dengan sebutan ecliptics. Dalam bahasa orang putih lah, tak faham tak apa. Baik, mungkin tuan-tuan bertanya kan, apa benda lah nyusah-nyusahkan nak belajar. Duduk rumah tidur kan bermalam. Kenapalah nak belajar sedemikian? Kerana nilai. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat 45 surah Al-Furqan, alam tara ila rabbika kaifa maddal dhil walau sya'a la ja'alahu sakinan summa ja'alna syamsa alaihi dalila. Sadaqallahul azim. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan bayang daripada sesuatu tiang? Gerakkan bayang. Sekiranya Allah menghendaki, Allah mampu menghentikan gerakan bayang. Kemudian Allah kami jadikan matahari itu sebagai bukti. Kami jadikan matahari itu sebagai tanda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat 45 surah Al-Furqan, Allah Ta'ala jelaskan kepada kita nilai gerakan bayang. Bayang apa? Bayang apa-apa. Tapi bayang yang terhasil daripada menghalangi cahaya matahari. Tiang, kerana tiang itu menghalangi cahaya matahari, sebab itu di belakang tiang itu terbentuk bayang. Kita pun kata bayang tiang daripada halangan cahaya matahari, kerana tiang itu menghalangi cahaya matahari. Baik, begitu juga maknanya si bulan. Maka bayang bulan, bayang bulan kerana menghalangi cahaya matahari yang mengakibatkan gerhana matahari. Ya, Allah Ta'ala suruh nilai kepada kita gerakkan bayang, kerana gerakan bayang itu sebagai bukti dan dalil kepada manusia. Kalau kita pacak tiang, matahari terbit di sebelah timur, maka bayang yang hasil di sebelah barat. Apabila matahari sudah berada di tengah langit dan kemudian matahari berada di sebelah barat, maka bayang tiang berada di sebelah timur. Allah Ta'ala suruh kita nilai gerakan bayang daripada sebelah barat menuju ke sebelah timur, kerana bayang dia tetap berlawanan dengan cahaya. Bayang takkan berhimpun dengan cahaya. Kalau cahayanya daripada timur, bayangnya di sebelah barat. Kalau cahayanya daripada barat,
bayangnya di sebelah timur. Itu jelas. Maka bayang tak akan berhimpun dengan cahaya. Pun begitu, cahaya ada nilainya tersendiri, bayang ada nilainya tersendiri. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam-macam kau belajar. Baik, Allah jelaskan berhubung tentang nilai cahaya dan nilai bayang. Kerana nilai cahaya matahari berbeza dengan nilai cahaya bulan. Ya, bayang daripada cahaya matahari juga berbeza dengan bayang daripada bulan. Tak apalah. Tinggal lagi ayat yang kelima surah Yunus. Allah Ta'ala nyatakan wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu cahayanya memancar, dan dialah Allah yang menjadikan bulan itu cahayanya menarik bersinar. Baik, maka dua kalimah yang berbeza. Dia itu untuk matahari, nur untuk bulan. Maka dia itu adalah cahaya asal, manakala nur bulan itu adalah cahaya balikan. Maka ada dua cahaya, cahaya asal dan cahaya balikan. Matahari cahaya asal, bulan cahaya balikan. Apabila kita mendapat cahaya matahari, cahaya yang asal, maka ianya merupakan pengembangan, berkembang. Tetapi apabila dapat cahaya balikan, dia merupakan susutan, kerana dia bukan cahaya yang asal. Faham? Kena faham ni? Baik. Matahari cahaya asal, maka cahaya asal itu pengembangan, seri kembangan UV. Tapi dah start sampai dah tahu dah sesak dah. Maka cahaya matahari cahaya asal, pengembangan, berkembang. Kalau nak berkembang, cahaya matahari. Habis cahaya bulan dia cahaya balikan, dibalik. Kalau cahaya balikan yang apa nilainya? Susutan. Maknanya bukan yang asal, tapi dipercaya. Dia sudah menyusun. Baik. Bumi bukan cahaya asal, bumi bukan cahaya susutan, bukan cahaya balikan. Bumi kerjanya absorber, menyerap baik cahaya matahari asal dia serap, maupun cahaya bulan balikan dia serap. Itu tugas bumi. Tugasnya menyerap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muka tuan-tuan tanya, nak cerita apa ni? Kena fahamkan diri itu dulu. Cahaya matahari cahaya asal, cahaya bulan cahaya balikan. Maka cahaya asal pengembangan, berkembang. Cahaya balikan susutan. Tapi ingat, walaupun dia susutan, dia adalah gantian. Maka sekiranya terlepas peluang untuk pengembangan, jangan khawatir, kita ada gantian apabila mendapat cahaya balikan, gantian. Kerana dia membalikkan cahaya, dia bukan asal, tapi dia menjadi pengganti. Oleh kerana dia menjadi pengganti, gantian,
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, gantian ini menyatakan kepada kita, apabila kita hilang yang asal, jangan takut, kita tetap ada gantian. Maka cahaya matahari pun ada nilainya, cahaya bulan pun ada nilainya, bayang pun ada nilainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka apabila berlaku gerhana matahari, pasti ada nilainya. Di sebalik gerhana matahari itu berlaku ketika kemuncak pengembangan. Waktu berkembang tu, cahaya tiba-tiba dihalangi. Wah, tak ada cahaya. Wah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, terbantutlah pengembangan. Baik, ada tak gantian? Gantian pun tak ada. Kenapa? Yang ada bayang saja. Wah, apa akan berlaku kalau ada di bayang? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kalau ada di bayang, biasanya malam ini lebih kepada kerehatan. Oleh itu, apabila berlakunya gerhana matahari, walaupun separah, akan tetapi jangka masanya 7.40 sampai 9.30, hampir 2 jam. Maknanya ada di situ kerehatan. Apa yang rehat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di situ nanti manusia kena nilai sewaktu berlakunya gerhana matahari, ada tak berlakunya perubahan cuaca? Kerana cuaca dinilai pada 4 unsur: panas, sejuk, kering, lembab. Begitu juga dah berlaku gerhana ni, takkan tak berubahnya musim yang melibatkan angin, air, api, tanah. Angin, bagaimana gerakan angin. Air, bagaimana aliran air. Tanah, bagaimana nilai tanah. Semakin poros. Begitu juga berhubung tentang api